Selamat malam semua. Nama aku Hilda, bukan nama sebenar. Aku berumur 26 tahun, berasal dari Perak. Ini adalah sebuah kisah benar yang berlaku, sebuah kisah yang aku pendam untuk bertahun-tahun lamanya. Tak pernah aku ceritakan kepada sesiapa pun. Bukan apa, aku tak mahu ada orang yang takut. Malah rakan-rakan semua tak tahu tentang kebolehan aku ini. Hanya malam ini aku terbuka untuk ceritakan secara eksklusif di Kupi-Kupi Go. Aku mempunyai dria keenam ataupun hijab mata yang terbuka. Mereka yang ada kebolehan ini selalunya tahap kebolehan mereka berbeza-beza. Bagi aku, ia terbagi kepada beberapa golongan. Golongan pertama boleh mendengar, tetapi tidak boleh melihat. Contohnya kalau ada makhluk halus, seseorang itu boleh mendengar suara orang berbisik, bunyi pintu diketuk, bunyi orang berjalan di sekeliling rumah dan banyak lagi jenis gangguan. Tetapi golongan ini tidak boleh melihat. Golongan kedua boleh merasa, tetapi tidak boleh melihat dan mendengar. Ini yang biasa kita dengar. Sebagai contoh, kalau ada makhluk halus, tubuh badan mereka akan bertindak balas. Ada yang terasa pening kepala, ada yang terasa lenguh di kaki, tangan, ada yang terasa berdebar dan sebagainya. Golongan ketiga pula, golongan yang bagi aku paling mencabar. Ini adalah mereka yang boleh merasa, mendengar dan melihat dengan jelas sekali. Aku termasuk di golongan ketiga ini. Kebolehan ini memang dari kecil lagi. Malah menurut ibu, dia sering melihat aku bermain ataupun bercakap dengan seseorang yang mereka tidak boleh nampak. Untuk kebanyakan orang, bila mereka sudah dewasa, kebolehan ini akan hilang secara perlahan-lahan. Pandangan mereka akan kabur dan kemudian tidak dapat melihat lagi. Tetapi tidak untuk aku. Semakin dewasa, semakin jelas pula mata aku melihat makhluk-makhluk ini yang mempunyai bermacam-macam jenis rupa. Kadang-kadang aku ada terdengar ramai yang tak percaya dengan kewujudan makhluk halus ni. Rasa geli hati pun ada juga. Sebab kenapa? Kalaulah aku boleh pinjamkan bola mata aku dengan diorang, confirm diorang ubah fikiran dalam sekelip mata. Ada juga yang teringin sangat nak tengok sampai masuk hutan rimba. Terfikir juga, kalaulah diorang nampak apa yang aku nampak ni, aku jamin tiada siapa yang mahu melihat makhluk-makhluk ini. Tapi iyalah, itu kan hiburan dunia, minat masing-masing kan. Okey, sekarang tibalah masa untuk kita memulakan kisah pengalaman seram aku. Kisah pertama berlaku ketika aku ditahan di sebuah hospital yang terletak di salah sebuah negeri di Malaysia ni. Aku ditahan disebabkan oleh sakit gastrik, satu masalah kesihatan yang dialami sejak kecil lagi. Ia tidaklah serius mana asalkan aku jaga pemakanan, tapi bila aku makan tak tentu, contohnya makan pedas berlebihan, mulalah sakit gastrik tu datang. Ada satu hari yang malang tu, disebabkan salah aku sendiri juga, aku tak jaga makan, aku mengalami sakit perut yang boleh kata agak kronik. Itulah sebab aku ditahan di sebuah hospital untuk beberapa hari. Aku ditempatkan di bilik berdua, bermaksud satu bilik wad tapi ada dua katil. Kalau sakit perut ni, selalunya kalau dah makan ubat, selagi perut tu masih lagi sakit memang tak akan dapat tidur. Malam pertama, tak dapat nak melelapkan mata. Sekitar pukul 1 pagi, posisi badan aku waktu tu sedang tidur mengiring di katil menghadap jendela. Tiba-tiba kedengaran bunyi seorang wanita yang bernyanyi. Nyanyian dia mendayu-dayu, datang dari sudut bilik, ibarat wanita tu sedang bernyanyi untuk menidurkan seorang bayi. Walaupun sudah terbangun, mata aku masih lagi tertutup. Malas nak buka sebab aku dah tahu apa benda tu. Bunyi nyanyian tu tidak berhenti, malah ia menjadi semakin dekat menuju betul-betul di depan katil. Aku buka mata perlahan-lahan dan tengok di bucu katil. Seorang wanita yang memakai baju pesakit dengan usus yang terburai keluar memeluk seorang bayi yang berlumuran darah. Walaupun dah ketakutan, aku tetap menutup mata dan memaksa diri untuk tidur. Keesokan paginya aku terbangun. Rupa-rupanya, malam tu ada satu kejadian seorang wanita mengandung terlibat di dalam kemalangan. Dia dibawa ke wad kecemasan tetapi di dalam keadaan parah. Mengikut cerita, dia dilanggar oleh trailer. Perut dia terburai. Dia dan anak kandungan meninggal dunia. Itu kisah yang berlaku di hospital. Kisah kedua pula berlaku di rumah salah seorang kenalan yang mengajak aku dan beberapa orang rakan lain berkunjung ke rumahnya semasa cuti semester. Keluarga rakan ni memang seorang yang berada. Apa tidaknya,
ayah dia seorang datuk. Bila tiba di rumah diorang, kami memang terkejut sebab rumah dia ni besar sangat. Bukan rumah biasa tetapi rumah mansion 4 tingkat. Mana tak besar kalau kawasan sekeliling rumah keluarga dia ni besar, luas. Siap ada zoo binatang mereka sendiri lagi. Ketika kami duduk di ruang tamu, aku perasan di rumah tu ramai sangat makhluk yang mundar-mandir. Ada makhluk separuh badan yang merangkak di lantai. Ada makhluk mata merah yang tergantung dari siling memerhati kami. Ada yang duduk bersama-sama kami di ruang tamu. Apa yang menyeramkan, ada makhluk-makhluk ini berpaut di tubuh badan ahli keluarga dia. Ada yang berpaut di pinggang, di bahu. Rasa hairan sangat sebab dari pandangan kasar, keadaan rumah ni nampak indah. Tapi di sebalik pandangan hijab, di dalam rumah ni banyak yang menumpang. Tidak sehingga seorang kanak-kanak perempuan yang berumur lebih kurang 8 tahun mendekati aku. Sekali pandang, kanak-kanak tu seperti manusia biasa. Dia memanggil, katanya, "Kakak." Sebelum aku melayan kanak-kanak tu, aku tanya tuan rumah, di rumah ni ada kanak-kanak kah? Katanya tak ada. Bila mendengar jawapan dia ni, aku dah tahu itu bukannya manusia biasa. Jadi aku tak hiraukan dia. Walaupun begitu, kanak-kanak tu berdiri di sebelah tidak berganjak. Beberapa minit kemudian dia berbisik, "Kakak, keluarga ni bukannya bahagia pun. Diorang ni banyak musuh. Diorang sendiri pun bermusuhan." Diikuti dengan tawa kecil. Aku dengar suara bisikan kanak-kanak tu tapi aku buat tak tahu. Sepanjang kami berada di rumah tu banyak makhluk-makhluk ni mundar-mandir keluar masuk rumah. Kisah ketiga dan terakhir aku pula berlaku di kebanyakan restoran. Biasalah kalau keluarga pergi mengunjungi sesebuah restoran, sudah menjadi kebiasaan kalau keluarga aku sendiri yang tahu tentang kebolehan aku ni, kalau kami mengunjungi sesebuah restoran, diorang akan tanya, "Kakak, restoran ni okey tak?" Kalau diorang dah tanya macam tu, mata aku akan melihat ke sana sini, nak cari kalau ada makhluk-makhluk halus yang berada di sekeliling restoran. Makhluk-makhluk ini selalu digunakan sebagai pelaris. Jadi aku akan maklumkan dengan diorang kalau sesebuah restoran tu okey ataupun tidak. Ada setengah restoran yang memasang pelaris dalam bentuk jin ataupun syaitan. Keadaan restoran diorang walaupun nampak bersih di mata kasar, tetapi di sebalik pandangan mata hijab, restoran diorang kotor sangat. Ada ketika aku akan nampak toyol kencing di dalam sup, meludah ke dalam nasi, menjilat pinggan ataupun berak di atas meja. Kalau orang tu tak nampak, memanglah makanan terasa sedap. Tapi kalau jenis yang macam aku ni, sedap macam mana pun aku tak sanggup. Kadang-kadang aku rasa dilema juga kalau berjalan dengan rakan-rakan aku pergi ke restoran. Aku ternampak kewujudan makhluk-makhluk tu. Tak tahu nak bagi tahu ke atau tak. Tapi pada masa yang sama aku mahu merahsiakan kebolehan aku ni dari diorang supaya diorang tak takut. Apa-apa pun, itu hanyalah beberapa pengalaman yang aku boleh kongsikan kepada korang tentang kebolehan aku ini. Mungkin ada di sini mempunyai pengalaman yang sama. Bolehlah kongsikan di ruangan komen di bawah. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada malam ini. Pastikan anda muat turun aplikasi Ceritakan. Saya akan memuat naik update terbaru dalam masa beberapa hari lagi. Dan saya akan mulakan perkongsian kisah benar daripada aplikasi Ceritakan di Kopi-Kopi Go Seram. Saya jumpa anda di perkongsian yang seterusnya. Kopi-Kopi Go Seram 1. Penjelajahan.